Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara France menentang Poland, yang mana France menang 3-1 hasil jaringan Mbappe 2 dan 1 dari Giroud, dan gol penalti Lewandowski itu sebagai gol sagu hati lah. Pada perlawanan ni kalau kita lihat, sebenarnya France bermain dengan sangat baik. Mereka adalah pasukan yang mempunyai individu pemain ataupun pemain yang mempunyai kelebihan individu yang sangat-sangat baik, dan dalam pada masa yang sama mereka berjaya untuk memastikan kelebihan individu yang ada pada setiap pemain diguna pakai dalam team play ataupun dalam pergerakan sebagai as a team, bukannya sebagai individual play sahaja. So apabila ada kelebihan individu dicampur pula dengan teknikal yang hebat setiap individu dan bermain sebagai satu tim, memang tim ni jadi gempak habis lah kan pada perlawanan ni. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan France dululah. Apakah corak permainan yang diterapkan dan juga apakah perkara yang positif yang saya suka tentang pasukan France ni ketika mereka menentang Poland. Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan France ni adalah di bahagian tengah, iaitu penlibatan trio midfield mereka, Tchouaméni, Rabiot dan juga Griezmann, yang mana boleh saya katakan pemain yang saya paling nak highlight kan adalah tentang Tchouaméni yang bermain sebagai number 6 ataupun defensive midfielder. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Tchouaméni bertindak dengan sangat cemerlang sebelum digantikan dengan Fofana pada second half. Apa yang dimainkan ataupun apa yang dilakukan oleh Tchouaméni pada perlawanan ni adalah beliau sentiasa memastikan yang bahagian tengah beliau tidak dikuasai oleh pemain Poland, dan beliau telah memberikan pressing dan juga bertahan dalam mematahkan corak permainan build-up play yang dilakukan oleh pemain-pemain Poland ketika mereka melakukan serangan di bahagian tengah. So secara defensively memang Tchouaméni berjaya untuk memastikan yang kawasan tengah tidak berjaya dikawal oleh pasukan lawan, iaitu Poland, apabila beliau berjaya untuk mematahkan beberapa gerakan yang dilakukan oleh pemain Poland dan melakukan pressing ke arah pemain Poland dan berjaya untuk melakukan interception. Dan apa yang paling penting apabila Tchouaméni bertindak lebih fokus kepada bertahan adalah peranan yang dimainkan oleh Rabiot dan juga Griezmann, yang mana untuk perlawanan ni boleh saya katakan Rabiot juga bertindak dengan sangat cemerlang dan sangat matang di bahagian tengah. Kenapa saya kata begitu? Sebab Rabiot bermain sebagai number 8, iaitu dia lebih kepada bahagian tengah. Tetapi apa kepentingan Rabiot dalam gameplay pasukan France adalah beliau menstabilkan kedudukan di bahagian midfield in term of defending dan juga in term of attacking, yang mana beliau banyak membantu Tchouaméni untuk bertahan ketika pasukan Poland menyerang pasukan France, dan ketika menyerang beliau banyak untuk naik dan lebih bergerak bebas di bahagian hadapan untuk melakukan link up dan juga combination play bersama dengan Griezmann di bahagian hadapan. Ataupun kita boleh tengok memang Rabiot ni dia akan cover up banyaklah di bahagian central area, bahagian right area dan juga bahagian left area. So dia cover up keseluruhan bahagian midfield dan dia banyak bantu bahagian hadapan, dan dalam pada masa yang sama dia juga membantu Tchouaméni. Jadi peranan yang ditunjukkan oleh Rabiot ni dia telah menyutralkan dan juga menstabilkan bahagian tengah pasukan France dan juga menterurkan pasukan lawan daripada bergerak lebih bebas. Dan benda ni juga dibantu macam saya cakap tadi lah. Sebab apa boleh? Sebab Tchouaméni dah memang fokus kepada defensively. So apabila dia lebih fokus kepada bertahan, maka Rabiot pun dia boleh buat dua kerja dalam satu masa. So dia tak perlu risau sangat untuk bertahan dan dia boleh naik untuk bergerak lebih bebas di kawasan lawan. Dan untuk Griezmann di bahagian tengah, sebenarnya beliau diletakkan sebagai playmaker ataupun nombor 10 punya typical player. Tetapi ada perbezaan yang diletakkan kepada Griezmann, iaitu dari segi corak permainan, yang mana kalau kita lihat Griezmann diletakkan lebih kepada number 10 yang berfungsi sebagai free role. Bermaksud dia boleh bergerak berada di kawasan final third pasukan lawan di mana-mana sahaja bola berada. So kita boleh lihatlah ke mana apabila bola berada
berada di bahagian kanan, Griezmann akan berada di bahagian kanan. Kalau bola berada di bahagian sentral, maka Griezmann akan berada di bahagian center. Kalau di bahagian kiri, Griezmann pun akan di bahagian kiri. So apabila Griezmann ni banyak bermain untuk melingkapkan ataupun untuk memastikan yang bola punya progression ataupun pergerakan bola pasukan France di bahagian hadapan, sentiasa ada support dan sentiasa ada pemain yang menjadi connector antara satu sama lain lah. So Griezmann lah yang menjadi penyambung di antara pergerakan satu bahagian ke satu bahagian yang dilakukan oleh pasukan France ketika mereka melakukan build-up play. Itu sebab kita boleh tengok transisi bahagian serangan pasukan France memang sangat-sangat berbahaya. Itu yang pertama tentang pasukan midfield pasukan France, yang mana dominasi mereka menunjukkan kematangan dan juga melengkapi antara satu sama lain, dan ketiga-tiga player membuat kerja dengan sangat bagus in term of bertahan dan juga menyerang. So mereka ni patut diberi pujian lah. Yang kedua, apa yang saya minat tentang pasukan France ni adalah daripada segi kelebihan individu mereka di bahagian winger, iaitu di bahagian kanan mereka ada Dembele, di bahagian kiri mereka ada Kylian Mbappe. So apa yang berfungsi dengan baik dalam penggunaan dua player ni adalah daripada segi kecepatan dan juga daripada segi situasi 1v1, yang mana Dembele kita pun tahu dia ada footwork yang bagus, kaki dia tu memang lincah dan sebagainya, dan dia ada kecepatan. So apabila pasukan France menyerang di bahagian kanan, mereka lebih kepada direct play dengan penggunaan Dembele, dan Dembele lebih suka untuk berada dalam situasi 1v1 tanpa ada support yang banyak daripada Konde untuk naik. So apabila Dembele dapat bola, macam saya cakap tadi, peranan dari midfield iaitu Griezmann, dialah yang akan cuba untuk memberi support kepada Dembele di bahagian kanan untuk Dembele masuk kat in ataupun Dembele untuk melakukan larian-larian berbahaya di bahagian kanan. So apabila ada bantuan daripada Griezmann, maka Dembele kat sini boleh bina combination play ataupun boleh melakukan switch play ataupun boleh buat serangan dengan diri dia sendiri sahaja dengan beat pertahanan lawan dalam situasi 1-on-1, dan dia akan melakukan crossing ataupun cutback dalam mencari Giroud di bahagian tengah, ataupun dia open balik game ke bahagian tengah untuk mencari Griezmann ataupun Rabiot yang sentiasa berada di posisi middle third. So that is a good thing lah tentang Dembele di bahagian kanan. Dan penggunaan Mbappe pula di bahagian kiri adalah sedikit berbeza daripada Dembele, yang mana Dembele kita tahu dia lebih kepada 1v1 dan sebagainya, tetapi untuk Kylian Mbappe dia ada sedikit perbezaan. Sebab apa? Sebab kita tahu Mbappe ni daripada segi 1v1 dia padu, dia bukan sahaja boleh jadi typical winger touchline, tetapi dia adalah seorang winger yang berani untuk masuk ke dalam D-box dan melakukan percubaan. Bahkan kadang-kadang Mbappe juga lebih suka untuk bermain di centralized area ataupun di bahagian tengah untuk membentuk dua striker bersama dengan Giroud, ataupun dia akan membentuk double 10 bersama dengan Griezmann di bahagian tengah. So apabila benda ni menjadi sesuatu yang penting untuk France di bahagian kiri, mereka telah mencipta dua jenis corak menyerang mereka di bahagian kiri dengan penggunaan daripada Mbappe dan juga Theo Hernandez, yang mana kita boleh tengok sekiranya Mbappe masuk lebih ke kawasan sentral ataupun kawasan tengah untuk overload pemain France di bahagian tengah ataupun di dalam D-box, maka tempat Mbappe yang berada di bahagian wide area akan digantikan oleh Theo Hernandez yang bertindak lebih ofensif dengan membuat overlap. So Theo Hernandez akan gantilah tempat orang kata apa, Mbappe tadi untuk bertindak di kawasan flank ataupun bahagian sayap tersebut. Jadi apabila Theo Hernandez dia cover up bahagian Mbappe, maka Mbappe ada ruang dan juga space untuk masuk lebih ke bahagian tengah bagi memberi ruang kepada Giroud untuk berada dalam kedudukan yang bebas dan juga free. So benda tu that is a good thing. Apabila mereka menyerang, Mbappe masuk lebih ke bahagian tengah, maka pasukan France akan ada numbers of player di bahagian attacking, bukan hanya saja Giroud sebagai target man, tetapi mereka ada juga Mbappe yang boleh open game ataupun create space kepada Giroud untuk berada dalam kawasan yang kosong dan boleh assist. Contohnya saya bagi gol pertama daripada pasukan France, yang mana pasukan France memulakan build up play dan mereka berjaya untuk kontrol bahagian midfield, dan mereka memasukkan Mbappe lebih kepada central area, dan Mbappe berada dalam kedudukan yang senang. Dia nampak Giroud buat movement yang bagus, off ball movement yang bagus, pergerakan tanpa bola, dia buka ataupun through passing kepada Giroud, dan Giroud menyudahkan peluang tersebut dengan sangat baik. That is a good thing tentang penggunaan typical jenis yang pertama sewaktu France menyerang. Typical yang kedua France menyerang di bahagian kiri
adalah mereka still lagi menggunakan Theo Hernandez sebagai support kepada bahagian hadapan untuk backup kepada Mbappe, tetapi dia lebih kepada untuk berada di belakang Mbappe di kawasan wide area, dan kelebihan ni membolehkan Mbappe untuk beat pertahanan lawan dengan lebih dekat di dalam D-box. Sebagai contoh, saya bagi gol kedua dan juga gol ketiga, yang mana kita boleh tengok penlibatan Mbappe untuk gol yang ketiga adalah disebabkan pertukaran yang dilakukan. Marcus Thuram masuk, Marcus Thuram ambil tempat Mbappe dan Mbappe masuk lebih ke bahagian tengah, dan hasilnya kita boleh tengok Mbappe memang berbahaya di dua-dua situasi ni, sama ada di bahagian wide area dan juga bahagian tengah. Memang dia berbahaya dengan finishing yang dia ada, dengan power shot yang dia ada. Boleh saya katakan beliau sangat klinikal lah untuk game ni. So that is a good thing untuk pasukan France di bahagian flank ataupun bahagian winger mereka ada pemain yang bagus, iaitu Mbappe dan juga Dembele daripada kelebihan individu. Dan untuk barisan pertahanan pasukan France, apa yang boleh saya katakan, mereka bertindak dengan sangat cemerlang in term of defending. Dan apa yang menariknya adalah tentang pembentukan back 3 mereka, iaitu mereka akan membentuk mereka bukan membentuk back 3 sangat, tetapi more to back 2, iaitu gandingan Upamecano dan juga Varane yang akan bermain dengan tinggi. Dan kadang-kadang back 3 itu dibentuk disebabkan Tchouaméni masuk ataupun turun deep lebih untuk berada di antara mereka, dan mereka boleh progress the ball dengan bermain sebagai tim yang bermain dengan corak yang sangat highline. So apabila bermain dengan highline, ball progression mereka akan sentiasa boleh fluid dan lebih smooth, sebab ada numbers of player di belakang yang boleh supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat baik. So mereka tidak terlalu memfokuskan untuk bermain secara low block. Dan dalam pada masa yang sama, Jules Koundé di bahagian kanan akan bertindak untuk masuk di bahagian tengah sebagai inverted fullback untuk cover up bahagian tengah bersama dengan Tchouaméni. So benda tu bagus lah, apabila mereka diserang mereka tak perlu untuk takut, sebab mereka ada lagi numbers of player yang ada di bahagian tengah dan juga belakang. Walaupun di counter, mereka boleh untuk memastikan yang mereka punya corak bertahan lebih efektif, sebab mereka masih lagi ada player yang memfokuskan untuk bertahan. That is a good thing tentang pasukan France. Mereka ada kelebihan individu yang bagus, technically mereka bagus, dan mereka punya corak permainan pun bagus. Dan yang paling bagus adalah tentang keseimbangan antara mereka menyerang dan juga bertahan. Memang sangat-sangat solid lah untuk game ni. Dan untuk Poland, apa yang boleh saya katakan, mereka sebenarnya dalam 15 ke 30 minit yang pertama mereka bermain dengan sangat cemerlang, tetapi in term of clinical mereka masih lagi kurang apabila mereka sukar untuk beat pertahanan pasukan France, iaitu Upamecano dan juga Varane, yang mana boleh saya katakan in term of transisi daripada bertahan ke menyerang, pasukan Poland boleh dikatakan agak kurang. Sebab apa agak kurang? Sebab kalau kita lihat in term of counter attack ataupun daripada posisi bertahan ke menyerang, pasukan Poland mereka boleh dikatakan membiarkan pemain di bahagian hadapan terlalu isolated ataupun terlalu bersendirian apabila mendapatkan bola. Jadi apabila Lewandowski dapat bola ataupun Milik dapat bola, Zelensky dapat bola, mereka tak boleh nak progress the ball lebih tinggi ke bahagian kawasan final third pasukan France. Sebab apa? Sebab mereka dah berada dalam situasi yang mana mereka terperangkap dengan pergerakan daripada pertahanan France itu sendiri. Sebab pemain-pemain pasukan Poland yang lain gagal untuk naik dengan lebih cepat untuk membentuk attacking shape bagi menyerang pasukan France. That is not a good thing lah untuk pasukan Poland. So mereka terlalu isolated di bahagian attacking, dan mereka tak boleh nak beat pertahanan pasukan Poland yang dah memang compact dan berjaya membentuk defending shape yang sangat bagus. Jadi secara keseluruhannya, technically individu France bagus dan mereka bermain as a team, transisi bagus, laju dan sebagainya. So dia memang deserve untuk menang, dan saya tak sabar lah nak tengok France lawan England dalam quarter final nanti, siapa yang akan bermain dengan lebih baik, sebab kedua-dua pasukan memang perform. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.